wa fi riwayatin min akhirin suratul kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bahagian awal suratul kahfi, nescaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dan di dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat dari bahagian akhir suratul kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal suratul kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Ada pada riwayat yang lain menyatakan 10 ayat akhir. Ada 10 ayat akhir. Sayogianya kita ni hidup di akhir zaman yang mana tanda-tanda kiamat terlalu banyak di zaman ini timbul. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri supaya apabila munculnya Dajjal, jika sekiranya kita ditakdirkan hidup di zaman itu, maka mudah-mudahan kita ni dapat selamat daripada fitnahnya. Jika sekiranya kita tidak kesempatan bertemu dengan Masihud Dajjal, maka kita bersyukurlah. Kerana di zaman Dajjal ini amat sedikit orang yang beriman dapat tetap dalam keimanannya. Ya, boleh sembang di luar tak? Nah tuan-tuan, kalau nak sembang tu minta keluar lah, sembang di luar mesti. Salah satu senjata paling ampuh dalam menghadapi Dajjal adalah hafalan 10 ayat pertama, iaitu Al-Kahfi. Bila kita mencuba menghayati ayat-ayat ini, ada beberapa hikmah tentang pengetahuan apa yang harus kita kuasai untuk menjauhkan fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Jadi kita baca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi anzala, yakni Allah yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya ataupun atas hambanya, al-kitabah, yakni Al-Quran, walam yaj'al lahu, dan tidak mengadakan iwaja, kebengkokan di dalamnya. Mana kitab yang Allah turunkan ini adalah jalan petunjuk yang lurus yang menjadi menu hidup sebagai manusia. Kita ulang balik. Alhamdulillahillazi
Segala pujian bagi Allah yang anzala, telah menurunkan, ala abdihi, atas hambanya, al-kitab, yakni Al-Quran, walam yaj'al, dan tidak menjadi, lahu iwaja, kebengkokkan dalam kitab itu. Jadi bila kita baca, kita cuba bayangkan bila sebut alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Cuba bayangkan segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran ke atas hambanya yang mana tidak terdapat dalamnya kebengkokan. Kita ulang balik. Baca kuat. Siapa nak ambil Quran, buka Quran, lebih baik melihat tulisan Quran itu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi, juzuk 16. 16 ke 17. Muka surat berapa tu? Quran tu? 293. Muka surat 293. Baik, sekali lagi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baik, baca 10 kali. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tengok tulisan itu, ulang 10 kali ya. Sekali lagi. 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 Lagi.
Okey, tutup Quran itu. Okey, ulang balik. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Teruskan. Lagi. 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 Baik. Jadi balik ke rumah, buka Quran, baca ayat yang seterusnya 10 kali, tengok, perhati betul-betul huruf-huruf tulisannya. 10 kali baca pasti dengan betulkan tajwid. Selepas itu tutup Quran, baca, cuba baca sehingga tidak sangkut sebanyak 40 kali. Selepas itu minta sesiapa, orang rumah kita ke, anak kita ke, sudah semak. Selepas semak tu kita bangun tahajud nanti kita ulang 100 kali. Baca tanpa melihat. Maka insya-Allah kita akan ingat sampai bila-bila. Syaratnya setiap hari mesti baca sekali selepas itu. Baik. Tafsirannya di ayat pertama ini, Allah memberi perhatian khusus pada karakter Al-Quran yang tidak memiliki kebengkokan di dalamnya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahawa yang dimaksud kebengkokan di sini adalah pertentangan dan perselisihan. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada bengkok, tidak ada perselisihan tentang ayat-ayat antara satu sama lain. Yakni adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesiapa pun boleh menciptakan ayat seumpama ayat Al-Quran. Ada juga kaum kafir Quraisy cuba mencipta, ya, surah Katab. Namun demikian uslub dia tidak boleh melawan uslub bahasa Al-Quran, ya. Di ayat ini Allah menegaskan bahawa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW mutlak, bersih dari kebengkokan dalam bentuk apapun. Iwaja menggunakan bentuk ismun nakirah, umum, bermakna segala bentuk kebengkokan. Ismun nakirah ni ialah umum, makna dia tidak khusus kepada apa-apa, tetapi secara umum. Bila disebut umum, apa jua perselisihan, apa jua kebengkokan, nescaya tidak akan terdapat di dalam Al-Quran. Sebab itu ahli saintis bila mereka mengkaji, punya kaji, akhirnya ada di antara mereka yang memeluk Islam oleh kerana kebenaran Al-Quran menepati sains. Di akhir zaman ini kita melihat banyak sekali upaya-upaya orang kafir ataupun usaha-usaha orang kafir, bahkan orang-orang yang mengaku Muslim, untuk memesongkan, ya, maksud-maksud Al-Quran. Salah satunya kita dapat lihat di
satu link 1000mystic.com, www.1000mystic.com. Mereka cuba mencari kesalahan dalam Al-Quran. Allah Maha mengetahui akan hal ini. Oleh kerana itu, Dia memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan umatnya bahawa usaha-usaha semacam ini hanyalah usaha yang sia-sia melalui petunjuk umum sebagaimana yang kita dapat dari hadis di atas, sampai selagi dunia tidak kiamat. Selagi itulah kaum Nasrani, kaum Yahudi serta mereka yang menyembah berhala akan sedaya upaya untuk mencari kelemahan orang Islam, terutama sekali Al-Quran. Bukan saja awal surah Isra Allah memperakui Nabi Muhammad sebagai hamba-Nya. Subhanallazi asra bi'abdihi, di situ abdihi sekali. Di awal surah Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Kali kedua lagi Allah memperakui Nabi Muhammad adalah hamba-Nya. Kita, Allah dah akui kita ni hamba-Nya ke belum? Kita yang mengaku kita hamba Allah ke, atau Allah mengakui kita ni hamba-Nya? Tuan? Kita. Kalau kita yang mengakui kita hamba Allah, belum pasti Allah akui kita ni hamba-Nya. Tetapi kalau Allah mengakui dia si fulan min si fulan adalah hamba-Nya, sudah pasti dia adalah seorang hamba yang sempurna pengabdian dirinya kepada Allah. Kita belum lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita muka semua termasuk yang di depan belum layaklah ke nak diperakui oleh Allah kata kita hamba-Nya. Kadang-kadang kita ni hamba kepada hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita hamba kepada makanan. Kadang-kadang kita hamba kepada wang ringgit. Kadang-kadang kita hamba kepada darjat kebesaran. Kadang-kadang kita hamba kepada wanita dan berbagai-bagai hamba-Nya. Yang kita kesian, umur dah senja pun masih jadi hamba. Hamba apa? Nombor ekor. Na'udzubillahi min zalik. Dekat restoran mana? Dekat belakang Plaza Idaman. Waktu dah senja, usia dah senja, ya Allah. Ini patut kita pergi jumpa mereka. Wahai saudaraku, ini waktu dah senja ni, dah hampir sangat isyak, ada setengah lepas isyak dah, tunggu nak subuh, masih nak jadi hamba kepada nombor ekor. Tak kaya pun, hidup macam itulah. Baik, ini ayat yang pertama. Jadi balik, tolong hafalkan ayat pertama ini. Tu ambil banyak, satu ayat cukup. 10 hari habis, selesai. Jangan terlalu excited balik tu, dah dapat satu ayat, nak lagi 2, 3. Besok bangun, lupa balik. Lepas tu nak hafaz balik. Hafaz satu ayat dulu. Baik. Dan seterusnya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Qayyiman sebagai bimbingan yang lurus, liyunzira ba'san syadida, untuk memperingatkan siksaannya, wa yubashshiral mu'minin, dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Allazina ya'maluna shalihat, orang-orang yang beriman, syarat dia beramal soleh. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya bagi mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Sekadar kata aku orang beriman belum pasti dijamin masuk syurga, tetapi syaratnya nak dapat peroleh ganjaran yang baik di sisi Allah, annalahum ya'maluna shalihat, yakni orang-orang yang beriman yang beramal soleh, annalahum ajran hasana. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni ambil 2 ayat terlebih dahulu, tetapi balik hanya hafal 1 ayat. Besok lagi 1 ayat, lusa lagi 1 ayat. Ingat hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang menghafaz 10 ayat awal surah Kahfi, maka dia aman daripada fitnah Dajjal. Maka balik ini ajaklah ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka menghafaz, dan pastikan setiap hari selepas subuh dan sebelum kita tidur, amalkanlah 10 ayat ini. Mudah-mudahan kita ni dapat aman daripada fitnah Masihud Dajjal. Jadi sekadar ini waktu insya dah masuk. Insya masuk berapa? Ya, baik. Jadi cukuplah sekadar ini. Kesimpulannya pada malam ini ialah kita nak aman daripada fitnah Masihud Dajjal, dan ini salah satu cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka jangan tangguh-tangguh lagi, jangan lagi menangguhkan masa kita sehingga kita lalai dengan perkara-perkara yang lagha, yang tidak ada manfaat. Lebih baik kita duduk baca, hafaz ini. Maka kalau sesiapa yang dapat hafaz 1 surah Kahfi, kata Rasulullah, di padang mahsyar nanti satu tubuh dia bercahaya dan bersinar-sinar. Allahu Akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus